COVID-19 sudah menukar cara hidup manusia. Tahun 2020 merupakan satu tahun yang sangat mencabar. Pandemik ni merebak dengan begitu cepatnya merata-rata dunia dan banyak nyawa yang terkorban. Pandemik ni telah menukar cara hidup setiap satu individu dengan keperluan memakai face mask bila kita keluar, jarakkan antara satu sama lain sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kerapkan mencuci tangan. Tahun 2021 akan jadi satu tahun pemulihan untuk semua, ya. Saya harap dengan adanya vaksin dan juga semua orang mengikuti SOP COVID-19, kita dapat semakin pulih kepada keadaan yang asalnya. So, tahun 2021 ni, kereta MPV sebenarnya masih relevan tak dengan keadaan sekarang? Dan kereta mana yang berlayak digelar Raja MPV, ya, atau King of MPV, ya? Mari kita tengok dulu maksud Raja dan MPV, ya. Kalau kita rujuk kepada kamus Cambridge, MPV merupakan sebuah kereta yang besar dan mampu menampung penumpang yang ramai berbanding dengan kereta biasa. Raja pula adalah seseorang lelaki yang memerintah sebuah negara dan dia memiliki posisi itu disebabkan keturunan diraja. Bila kita gabungkan Raja MPV ni, maksud dia adalah sesebuah kereta MPV yang berada pada kelas yang tertinggi dari segi keanggunan, status, kemudahan dan keselesaan yang dapat diberi kepada penumpang, ya. So, tahun ni kereta siapa yang layak digelar Raja? Tapi sebelum tu, tahun ni ada satu filem yang menarik. Pertempuran antara dua raksasa raja. Raksasa biawak Godzilla dengan raksasa monyet King Kong. Siapa akan jadi raja raksasa? Siapa yang lagi gagah, kuat dan berkuasa? Okey, hari ni saya akan gunakan cara yang lebih saintifik dan matematik untuk saya buat penilaian kepada semua MPV ni, ya. Yang kategori pertama, saya gabungkan keanggunan dan status sekali, ya. Keanggunan dari segi kemewahan dan status tertinggi, ya. Dapat kita tengok dekat sini berapa jenama yang sangat-sangat status tinggi. Contohnya Chanel, Louis Vuitton, Ferrari, ya, Rolls-Royce, Rolex dan Patek Philippe. Untuk kategori kedua, kita nak menilaikan kemudahan, ya, convenience yang kereta tu boleh bagi kepada penumpang, ya. Berapa senangnya penumpang boleh naik dan turun kereta, ya. Berapa senangnya setting kedudukan atau sitting punya position dekat dalam kereta tu boleh tukar, dan juga berapa senangnya kita nak masukkan bagasi atau barang-barang ke dalam kereta tu dan masuk sepuas-puas, sebanyak-banyak yang boleh, ya. Untuk kategori ketiga, saya nak fokus dekat keselesaan atau comfort. Comfort ni boleh kita bayangkan, ya, kita duduk dekat sebuah sofa yang sungguh selesa, dibuat daripada kulit. Sofa tu cukup lembut, tapi dia masih boleh menyokong tulang belakang kita, ya. Dan juga seperti sebuah katil yang selesa, ya. Dia kuat bila kita tidur, bila kita pusing dia tak ada bunyi, kan. Itulah keselesaan. Untuk kategori keempat, tahun ni saya nak masukkan pemanduan atau fun to drive dalam penilaian ni, sebab kita sebagai pemandu kan selalu diabaikan, ya. Selalu kita dikecualikan dalam pertimbangan sesebuah kereta, terutama kereta MPV ni, ya.
Okey, kereta pertama yang saya nak buat penilaian adalah Toyota Alphard atau Wildfire. Sebenarnya kedua-dua kereta ni saya golongkan dia kereta yang sama sebab hanya reka bentuk atau spek-spek untuk dua kereta ni ada sikit perbezaan, tapi sebenarnya kedua-dua kereta ni pun lebih kurang sama lah kan. Tapi kereta ni memang kereta yang mewah, premium. Yang mereka yang memiliki kereta ni biasanya level bos-bos lah kan, yang ada pemandu yang membawa dia orang pergi ke pejabat ya. Dan kereta ni memang selesa ya. Seat dia memang cukup luas, kulit dia memang best, ada tempat letak kaki lagi, nak support kaki ya. Dan juga nak masuk keluar kereta ni memang senang sebab sliding door. Tapi hanya tempat ruang dekat dalam tu, nak letak barang-barang lagis-lagis tu, I rasa kereta ni bukan kekuatan dia tapi bukan nak cakap teruk, tapi yelah ada kekurangan sikit. Dan dari segi pemanduan, fun to drive, sebenarnya kereta ni dia selesa lah, memandu kereta ni selesa. Dia cukup berat, kita pandu ni rasa dia kukuh lah, dia padat, dia solid lah. Tapi faktor keseronokan tu memang tak ada sangat lah untuk kereta yang macam ni ya. Kereta kedua yang saya nak buat penilaian adalah Toyota Estima. Sebenarnya Toyota Estima ni saya dah minat lama lah, sebab saya memang suka sangat design dia, terutama sekali yang facelift yang terbaru ni kan. Kereta ni dari segi keselesaan dia memang tak kalah kepada Alphard. Dari segi kemudahan sebenarnya saya rasa dia ada sikit lebih bagus daripada Alphard, sebab ipar saya memiliki sebuah kereta Estima dan dia komen dia nak masukkan lagis-lagis dekat dalam kereta ni, memang dia ada ruang dia. Memang ada cara dia memang boleh masukkan banyak barang dekat kereta dia, Estima dia. So untuk kemudahan atau convenience, saya mungkin bagi markah lebih tinggi untuk Estima ni. Tapi dari segi panduan, kereta ni memang solid. Dia sama, lebih kurang sama lah, solid macam Alphard atau Wildfire. Tapi disebabkan oleh kereta ni rendah sikit kan, tak setinggi Alphard dengan Wildfire, saya rasa mungkin pemanduan kereta ni ada kelebihan sikit lah, ada kelebihan sikit, tapi tak jauh sangat. Kereta yang ketiga saya nak buat penilaian adalah Honda Odyssey. Ya, dekat Malaysia kita tak jumpa sangat Honda Odyssey ni. Tapi dulu pernah lah Honda bawa masuk kereta ni sebagai import lah. Kereta ni saya pernah naiki ya, memang selesa. Memang selesa. Saya naiki pada row yang ketiga, memang selesa. Tapi ruang dekat dalam dia saya rasa memang kurang, jauh kurang daripada Alphard dengan Estima ya. Tapi yang nak naik turun kereta tu memang tak jadi masalah sebab dia masih sliding door ya. Tapi saya percaya banyak orang yang komen dia punya fun to drive tu memang ada lah, memang ada sebab dia Honda kan. So memang keseronokan memandu tu memang ada kalau berbanding dengan Alphard atau Estima. Seterusnya Nissan Serena. Ini Nissan Serena saya pun pernah pertimbangkan sebelum saya nak beli CX-5, sebab daripada Nissan Livina tu, Serena ni memang full size MPV dengan sliding door ya. Saya minat jugalah sebab versi baru ni sebenarnya design dia cantik juga. Tapi kereta ni nak cakap mewah ni sebenarnya dia tak mewah sangat. You tengok biasa saja sebab harga dia pun tak mahal sangat.
Tapi ruang dalam dia memang saya rasa cukup lah kan. So dari segi kemudahan dia memang tip top. Dari segi keselesaan, saya pernah naiki Serena. Keselesaan dia nak cakap best sangat saya rasa tak. Sebab mungkin kereta ni size dia tinggi tapi dia kurus sikit. Dia tak selebar Alphard dengan Estima. So keselesaan dia memang ada kelainan sikit dia. Dari segi panduan saya rasa kalau berbanding dengan dua-dua kereta yang sebelum ni, memang kereta ni tak boleh bertanding lah. Dia tak teruk tapi dia tak fun to drive sangat. Toyota Innova, ya, pada satu ketika kereta ni sangat popular, ya. Dia tak mewah sebab harga dia pun murah juga. Dari segi convenience kesenangan untuk penumpang naik turun ni, dia susah sikit sebab kereta ni memang tinggi. Nak pergi ke belakang, saya rasa row ketiga kan, saya rasa payah juga, terutama sekali untuk yang 8 seater yang boleh duduk 8. Dari segi keselesaan pun saya rasa kereta ni agak bumpy. Saya pernah naik row ketiga, memang bumpy, ya. Tapi kereta ni memang sebab murah, nak bawa ramai pun senang. So memang popular dekat Malaysia dan Indonesia. Dari segi pemanduan, tahulah sebab suspension dia lebih kurang macam van punya setup, so lah kurang sikit lah. CX-8 tetamu khas hari ni. Adakah kereta ni SUV ke MPV? Saya rasa kalau Innova dengan setting yang tak ada sliding door pun boleh panggil MPV, mengapa CX-8 ni tak boleh dipanggil MPV kan? So CX-8 ni dari segi convenient untuk penumpang naik turun tu, saya rasa lebih kurang macam CX-5 lah, tak jadi masalah. Nak pergi ke row ketiga, sama ada kita boleh masuk daripada tengah, untuk model yang boleh masuk dekat tengah, atau kena lipat tu ada sikit kesusahan lah. Tapi ruang dekat belakang dia memang tak setanding kereta-kereta macam Serena ke Innova ke kan. Dari segi keselesaan penumpang, saya rasa memang best setanding dengan Alphard atau Estima. Tapi kelebihan kereta ni berbanding dengan semua kereta lain adalah pemanduan dia, fun to drive. Memang faktor fun to drive dia bagus. Mungkin saya rasa boleh bertanding dengan Honda Odyssey lah. Tapi saya tak pernah buat perbandingan tu. Tapi itulah, dia memang satu kereta MPV yang lebih fun to drive lah. So secara rumusannya, Toyota Alphard dapat 17.5 markah daripada jumlah 20 markah tu. Toyota Alphard layak digelar sebagai Raja MPV pada tahun 2021. Rakan-rakan, harap rakan-rakan suka video saya dan like and subscribe. Jumpa lagi.